kita ada niat baik dan kita tahu kata kita hidup dunia ni hanya sementara saja. Kita mau tak mau satu hari dipanggil oleh Allah, kita akan tinggal segala-gala yang kita miliki di dunia ni, dan kita akan bawa banyak amalan. Kalau baik beruntunglah, kalau jahat maka amat rugilah. Maka dalam masa yang singkat ini kita nak bakal masa 2,5 jam, kita nak cuba faham tengok seboleh mungkin apa yang telah berusaha oleh ulama kita di antara ahli-ahli yang bekerja untuk Islam, yang mereka tidak merasa penat dan lesu dan letih dalam mengajak dan menyeru manusia kepada agama Allah, walaupun di sana banyak tentangan, banyaknya orang yang tak suka, terutamanya orang-orang yang kuasa, orang yang milik tentera, orang yang bermahrajalela, orang yang kata-kata dia adalah Fir'aun, dia dapat buat apa saja mengikut sesuka dia. Maka di situ perlunya pengumuman tinggi ulama yang ingin sampai ke Allah, khususnya ilmu kaitan dengan pemerintah. Ini kita malam ni kita nak ngaji daripada awal-awal dulu, yang kita dengar dulu, yang kita mengaji lama mari dah, beberapa minggu mari dah kata Islam. Kalau kita dah terima, kita kata kita ni orang Islam, sebab agama kita agama Islam. Agama kita ni terdiri daripada berbagai terah dia asas umi hak pupuk dunia hak kuat. Kita panggil kata hukum-hukum yang lima. Hukum lima ni kalau kita banding dia hak pupuk asas apa hak kejap, hak nak bawa segala nilai dan bawa segala perkara lagi yang terdiri pada binaan Islam dan juga benda-benda Nabi Islam itu sempurna. Bertolak kepada situ kita kena faham mula-mula sekali kata akidah yang kita panggil ataupun etikok kita panggil ngaji masa lama-lama dulu tu. Kita kena pegang kata Islam ni dia ada gulawai ni, namanya jahiliyah. Islam ni dia ada ibadat, dan ibadat dia ada bahasa Islam, ada bahasa jahiliyah. Islam dia ada akhlak, ada adat. Bukan kata biadab atau bahasa orang kata adat tu. Islam dia ada adat, ada akhlak. Maka ada akhlak, adat akhlak tadi dia ada Islam, ada jahiliyah. Macam kita nak banding mudah-mudah adat kita, adat di lain banyak. Adat juga kadang-kadang dia tak jadi orang Islam banyak. Macam kita nak lalu ke orang puasa kerana jalan betul puasa tak masuk sangat. No rokok sikit pasal tak jadi, tangan siapa kita ke bagi apa? Ke hamba siapa kepada apa lagi. Nak lebih hormatnya pada manusia. Tak tahu kata hak rokok itu kita berrokok hanya pada Allah. Tapi adat saja menguasai dalam hati kita. Wetok kita buat boleh karena adat saja dia buat kuasa sekai kita. Maka adat dia ada baik, ada Islam, ada jahiliyah. Lepas tu Islam juga dalam politik. Politik bersuka ada Islam, ada jahiliyah. Dalam pengajian ada Islam, ada jahiliyah. Lepas tu dalam perang bersuka ada Islam, ada jahiliyah. Dalam perdamaian cukup tu Islam itulah kita kena gamal. Tapi walaupun kita sebut lagu tu panggil akhir dia tu. Dunia dia awal sekali yang kita nak fahamnya. Kita nak berusaha lah faham ikut apa ulama cuba buat kepada kita. Iaitu dunia awal dia panggil syahadatan. Kalau kita panggil kata 25 tayyibah. Ya, Ammar sebutlah dulu ulama yang kata kita kena faham Islam melalui kalimat tayyibah ni. Kalau bagaimana kita tengok sahabat Nabi di Mekah dan di mana-mana, di Madinah dan di mana pun, kalau apabila dia betul-betul kalimat la ilaha illallah, maka dia faham isi dan makna maksud dia yang sempurna. Dia sanggup buka cara hidup dia, kena tak serupa pada belum pada kalimat la ilaha illallah.
Itu satu benda yang sahabat tu dia banyak. Nak kata kalau mudah dia berkata ini belajar tak lama, tak berapa minit malah. Tapi dia sangat-sangat memberi arti yang besar dalam mengubah cara hidup dengan cara keseluruhan. Malam ni kita nak bahas dalam kalimah thayyibah ni. Dulu kan nak bahas bahasa dia banyak. Dalam masa setengah jam ni kita nak bahas 2-3 pokok asasi dari kalimah thayyibah ni. Pertama kali tuan kita dia bawa satu kisah ceritanya Pak Nabi bagi tahu kata, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa bersaksi bahawa tiada Tuhan malaikat Allah jua saja dan tidak ada syirik baginya, dan bersaksi pula wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi pula kata Muhammad adalah hamba Tuhan, lagi pula rasulnya, dan dia bersaksi lagi kata Isa itu hamba Tuhan dan rasulnya, dan Isa itu adalah merupakan kalimah yang Allah campur ke dalam Maryam bersama dengan Ruh. Dan dia bersaksi lagi bahawa syurga itu benar dan neraka juga benar. Maka orang yang sifat kelakuan ini, Nabi bagi tahu kata, ada khalaqallahul jannah, Allah nak masuk orang ke sini ke dalam syurga, ala ma kana alaihi minal amal, mengikut amal ini. Berarti kita kena tengok sereke satu buku Nabi bawa mari sini, dia kena cukup. Mula pada saksi dengan Tuhan, saksi bersih tak campur dengan syirik, saksi dengan Nabi Muhammad kata hamba Tuhan, rasul Tuhan, hamba Tuhan, lepas tu rasul Tuhan. Rasul dibayar nak terima sikit. Apabila rasul dia ada bagai-bagai Tuhan bawa mari. Kita pergi lah tu. Lepas tu pergi pula kata Isa tu hamba Tuhan, rasul Tuhan juga. Lepas tu Isa tak itu yang tidak berbapa kerana Allah campur ruh daripada Allah masuk kepada Maryam. Dan dia yakin kata surga tak ada benar, neraka tu benar. Maka sifat kelakuan ni kita ni dia bawa kata Allah akan bawa masuk orang itu ke dalam surga. Itu satu bagi pertama. Kalau kacau sangat nak situ, nak go pada surga. Itulah yang kata jaminan pertama kali. Pak kita cek yang kita cukup lagi kakak tu. Ikut salah satu riwayat pula dia kata, man syahida an la ilaha illallah, siapa dia bersaksi, mana siapa dia mengaku dengan lidah dia, tasdik dengan hati dia, sungguh-sungguh ikhlas katanya tidak ada Tuhan malaikat Allah dan Muhammad Rasulullah, maka haramallahu taala jasadahu ala nar, Allah mengharamkan tubuh dia badan dia itu daripada neraka. Asal ni wasal kau ni haram, kalau kata api mudah itu kacau dengan dia ni. Neraka tak sadar main dengan dia ni. Bukan kerja kamu. Tuhan putra kata orang ni, hak aku haram dengan api neraka, dengan kau nak mintek dia tak boleh. Nak pergi selah dia tak boleh. Nak pergi panah dia tak boleh. Itu dia. Banyak neraka sendiri tu lepas Allah bagi orang. Apabila dia kata gitu ni, sahabat dia dengan Nabi ayat gitu, rasa sakit. Oh besar. Orang saksi aku tu besar lalu tu timbul kata-kata mari pada satu sahabat daripada Abu Zar. Dia katakan atani Jibril mari jumpa dengan Nabi. Fabasyarani annahu man mata min ummatika. Dia kata wayak gembira yang kita baik kepada Nabi. Kata siapa dia mati, sampai mana-mana mati daripada umatmu Muhammad. Kita ini mati hari ini. Siapa dia mati pada umatmu Muhammad. Pasti dia mati saat itu keadaan ke mana? La yusyriku billah syai'a. Tak bersyirik dengan Tuhan walaupun satu pun. Maka dia kata dakhala jannah. Kalau kita tengok situ amalan tak ada lagi sini. Royak buku apa dia? Buku dia tak campur dengan syirik. Mati lepas tu syirik tak ada. Yang kita besar menjaga. Mati syirik tak ada, berarti bersaksi dengan Tuhan dan bersaksi dengan Nabi dah. Maka sahabat masa kata, nak rasa nampak mudah. Lepas tu kalau orang lain ada
ada buat lain. Lalu dia kata kul tu Abu Zar kata wa in zana wa in syaraka walaupun dia berzina kalau dia curi sudah tak dia curi orang kali-kali dia timbal kerja belum makan kilo kali-kali misalnya dua kerja tipu kali-kali jual buku tu tipu kali-kali mengajar tipu kali-kali misal ikutlah kita kata boleh kan masuk Islam masuk Islam apa ni surga bahawa yang sini sahabat lagi mau berat dah ni zina lepas tu bercuri sebab apa berat dua kesalahan ni yang nak luntur di dunia dua kesalahan ni kena ambil waktu dah di dunia ni bukan tunggu akhirat saja dah kalau zina anak muda kena rotek sekarang dan lepas tu kalau kahwin kena rejek sampai mati yang besar dah ni lepas tu pula kalau curi tolak kepada dia saat itu terbaik dia perangai tak tahu dia amalan syaitan dia mungkin kan susah kan ada makan tak ada gapo siapa hak boleh kat tangan dunia besar setahun ini biasa suka ke Abu Zar Nabi kata wa insana wa insaraka ya kalau zina curi pun boleh masuk tanya ulang jawab begitulah. Nak wayak kata buku syirik ini besar, buku pegangan syahid kita ataupun saksi kita terhadap dua kalimat thayyibah tadi sangat-sangat besar yang besar. Boleh Allah lain, boleh buat lain, boleh kepada kanan lain. Cuma nak masuk selalu duduk surga itu lain hal. Pentingnya boleh masuk surga. Satu. Kalau kita tengok di sini lagi dalam satu cerita lain bagi tahu kata ada dua jenis manusia. Nah, dua jenis manusia yang ditetapkan dia tu akan masuk surga. Mana jawab dan neraka. Faqala rajulun ada seorang lelaki tanya. Kata dua orang yang tetap saat ni tu. Siapa dia? Siapa dia boleh goyak? Siapa dia? Qala satunya hak orang tetap wajib nak masuk surga ni. Satunya man mata dan orang yang masuk surga, lepas tu orang yang masuk neraka dia ada dua je, masuk neraka dengan masuk surga. Dan satunya wajib masuk neraka dulu. Siapa dia wajib masuk neraka? Man mata yusyriku billah. Siapa dia mati lepas tu ada syirik dengan Tuhan. Syirik banyaknya saya manusia sikit je bukan banyak syirik sikit je maka raya kata dakhalna masuk neraka. Lepas tu waman mata siapa dia mati lagu mana la yusyrik pasal ni bersyirik paling la yusyrik billah syai'an tak ada syirik sikit pun dakhalal jannah masuk surga. Jadi tengok sini nukta pertama ni ulama nak nampak kita kata kena berdali sikit buku ni. Buat kita tu kena berdali hari berdali semua. Kan syirik ni sebuah nak kita banding kita dari barang. Dia tak nak hari ni esok dia nak cari nak nanto juga. Tak boleh masuk ke dapur, masuk dapur naik ke dapur. Sebab apa masuk ke bawah. Berapa tengok masuk ke bawah tangga pula. Tengok bawah tangga jadi busuk masuk juga. Bagus kita tengok semua. Berarti semua tubuh kita. Gelak ini berarti, jeruk berarti, gelak berarti, jeruk berarti. Jangan biar terkait tubuh kita buku syirik. Kerana syirik ini modal mula-mula dalam kepala kalimat thayyibah nak menentukan kita ahli syurga, ahli neraka, duduk di benar. Duduk di syirik ini dulu. Kalau tak ada syirik, alhamdulillah kita ahli syurga. Kalau ada syirik, kita tak adalah ahli neraka. Cuma lagu mana tu, itu pekat seterusnya kita akan bicara semua. Nukta yang kedua daripada kalimah syahadah ni, iaitu dua kalimah thayyibah ni juga nak menggambar pada kita betapa pentingnya rukun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kata pentingnya pada dalam rukun Islam ni rukun mula ni, rukun dua kalimah syahadah ni. Dan sebab tu lah dia kata kerana penting tu rukun lain ni kena gantung di rukun ni belakang. Tu dia. Rukun empat lagi tu kena gantung di kalau mula ni belakang.
Sebab tu dia kata orang kalau nak terima Islam, duduk seorang Allah mari masuk semua kita nak terima Islam. Minta suruh kita ni ajar dia Islam, nak masuk Islam. Jawabnya, hak tekir pada orang mula-mula mengaku diri nak masuk Islam semua tadi, dia kena bawa hukum pertama dulu sebagai hukum yang seluruh untuk dia kena berucap, kena kata. Maka rukun ini dia kata rukun yang asasi, nak muat 4 hukum lagi. Saya kata kalau balik barang kat kereta pak injil hukum ni, hukum syahadatan. Dan injil tu yang disebut tak body molek pun tak lagi, tolak tak lagi. Injil ni api betul molek apa kuat molek tak makan selera apa molek lari apa senang apa ni injil. Hal lagi rukun lagi tu tayar. Hal lain cukup orang nak jadi sempurna. Dia balik sini guna apa? Maka di sini dia kata rukun Islam 4 lagi la yakum bila syahadat. Tak tertegak 4 rukun yang tinggal lagi itu kalau tidak ada 2 kalimah thayyibah. Hal ini kita tahu yang belakang. Hak kita nak win apa yang sininya. Tuan kita ni kacau nak kita nampak. Kita kena win apa lebih pada tu lagi. Win apa tak kena. Win apa kata tubuh kita ni, kita tengok tangan, kaki, semua ni, tubuh kita semua ni, dia terdiri pada benda yang panggil halus-halus. Dia panggil ada kali kita tengok dengan cumi yang nampak kata, dia bukan jadi licin dah. Dia jadi seperti sejadah ada 4 segi, 3 segi, 2 segi, macam kulit kita. Benda tu dia kata tak hidup. Tubuh kita saat ni tak hidup. Malaikat benda dalam tubuh kita ni, dia kena bergantung dengan roh di dalam. Ni benda kita nampak ni, dia hidup ni. Boleh hidup, boleh ada darah ke apa ni, ciwi-ciwa kalau saya kata tu. Kerana roh ada di dalam buat dia hidup. Daging jadi hidup, tangan jadi hidup, jari jadi hidup, jadi apa. Dia kata gitu. Nah, apa nak balik sini? Nak balik kata serupa juga Islam kita ilmu ni. Islam kita ni serupa dia kata tak hidup Islam kita kalau 2 kalimah syahadat saat itu jadi tercampur dengan syirik. Hak Islam lagi itu jadi mati, tak hidup. Dia kata kerana hidupnya Islam tadi kena hidup daripada kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka dia kata mana-mana amalan, mana-mana perbuatan, mana-mana pekerjaan, itulah kita buat apa saja. Nah, manusia buat daripada Islam, maka pekerjaan itu kalau tak tumpik daripada kalimah thayyibah itu sungguh-sungguh, maka tuan kita kata ibarat pekerjaan itu pekerjaan mati lah, bukan hidup. Mana kalau kita buat nampak cahaya bercakap lah kita tunggu-tunggu, tapi tak ada berhubung kait langsung dengan kalimah thayyibah. Kerjaan kita saat itu supaya tumpik benda pakai, benda yang dia panggil mati, tak ada nilai di situ. Dia kata di situ ni bila tak ada, walaupun besar naik 10 lapis, 20 lapis, 30 lapis, naik buru tinggi macam orang dia kepada Tuhan, di situ tak ada. Benda tu dia kata makdu. Bimizanillah makdu, di sikat kaca mata Tuhan, benda tu adalah kosong. Sebab kadang-kadang dia buat tu nak buat tempat pelacung, buat tempat orang berzina, buat tempat orang tu buat macam ni. Benda tu kosong. Dalil mana kosong? Dalilnya waktu dia nak jumpa dengan Tuhan esok. Sebagaimana Allah beritahu dalam surah Furqan ayat 23, Tuhan kata wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami menampak pada orang yang hidup kerja dulu masa dunia amalan. Hari ini menampak kata yang hidup kerja tu kalau tak bertolak daripada kalimah thayyibah, maka kerjaan dia saat ini Tuhan kata faja'alnahu haba'an, dia akan jadi debu, siup-siup, hancur lebar. Tak ada sikit pun di situ. Baru kita rasa kata beruntungnya kita ada kalimah thayyibah kita. Kita ni kan ada kalimah thayyibah ni lah darah Islam jadi berlari molek. Darah Islam kita tu jadi panggil bergerak lebih.
Dan darah Islam yang bertolak pada kalimah thayyibah tadi itu kena berjerak di belakang. Islam ayat tak digambar juga. Bukan kata bungkus semaya yang penting oleh takbir itu betul oleh kaki pun betul oleh dengan bahu ingat. Tapi orang lain tak ada yang dalam bukan. Dia kena betul lah di belakang. Hak politik itu semua. Yang kata hak politik dia orang lain kita bukan ahli. Pasal apa dia ahli? Kalau orang bukan Islam kau sedar. Jadi kita suka pada dia semua. Maknanya kerja ini jaya tak jaya bukan kerja kita. Kerja kita kena tunjuk, kena royak, kena sapa. Hak Islam, hak sebenar rupanya malah ni dia mau nak ambil atau saya ambil itu lain. Hak kena win apa kata Islam rupanya sebab orang ni. Nah, bukan tertulis macam dia orang kata dia mau telah. Dok. Islam nak bawa manusia macam mana kita dengar sahabat-sahabat waktu dia berjumpa dengan gergasi Persi. Mari jumpa dengan gergasi Persi dekat tu orang lain ngakak dari pintu lagi nak jumpa dengan pemimpinnya. Ngakak ke pagi nak jalan tak boleh dan tinggi bekak. Nak ngakak, mari ngakak. Mari sore sahabat masuk nak kuda bertukar entah membaca yang faham. Lalu tu orang itu mengaku doa kepada pemimpin sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dia ke Ramadan. Ikut kata por samaan wa ta'ah belakang. Atau bukan Ramadan masuk. Maka akhir saya makin nak bunuh. Maka pemimpin kata kau jangan tinggal dulu lagi. Dia kata aku mari ni mau panggil, bukan aku mari cari benda. Pada tanya kerja apa? Aku mari ni kerja dua yang kerja kuasa. Satunya aku nak mengeluarkan manusia yang beribadat kepada hamba supaya manusia itu menuju pada beribadat pada Tuhan bagi hamba. Nak yukhrijuhum min ibadatil ibad kepada ibadati rabbil ibad. Arah dia lagi. Karena buat mung ni taat pada manusia naik martabat Tuhan. Bukan manusia. Terus nanti ayat kelima la ilaha illallah tak ada. Kelima thayyibah tak ada. Apa tak ada thayyibah? Orang sanggup hina diri dia. Hina kerana nak ada senyum. Hina kerana nak masuk kuliah yang itu. Hina kerana nak jadi pekat tu. Hina nak macam-macam apa yang nak dia sanggup hina diri dia supaya dia boleh satu matlamat dunia mulia kita bagi. Tapi orang yang kelima la ilaha illallah thayyibah sungguh dia tak hina diri dia. Dia lebih tinggi walaupun di hari ini pekat adalah kata hakikat yang sebenarnya di situ adalah lebih tinggi. Ini kita nak minta apa? Maka ayat ini nak gambar pada orang Islam. Di hari ini kita perlu nak pakai buat kajian macam buat kita ni buat kajian supaya kita dapat faham sikit sebanyak tentang kalimah thayyibah perannya ini. Ingat ini dah kata kalimah thayyibah balik dia tu supaya dengan roh kalau kita balik dengan tubuh badan kita. Cabut roh itu mati habis tubuh badan. Roh cabut menek mana? Menek itulah mati kaki tangan sejuk siap habis dah. Sebab roh cabut. Islam berjumpa juga kalimah thayyibah itu sebagai roh. Apabila kalimah thayyibah hilang bila tak kait dengan kita, tak kait dengan Islam, maka Islam ada lagi tu mati habis. Sejuk kaki tangan jadi hinung habis. Itulah kita kena nampak kata besarnya kalimah thayyibah. Nukta yang tiga kerana masa pun sikap masa boleh sangat. Kita nak buat dua nukta dekat detik. Sebenarnya ada tiga kata-kata yang penting dalam kalimah thayyibah. Satunya kata-kata ilah afdal mengucapkan la ilaha ilah. Apa maknanya? Di antara makna asal dari ilah iaitu mabud. Benda diibadat, benda dihamba, benda kita perhambakan diri. Kalau itu abdu pula apa makna dia membukai hal itu? Itu yang dua. Dan yang tiga, apa kita kata asyhadu? Apa arti asyhadu? Sebenarnya bukan dia ahli bahasa Arab ini. Itu kalau dek. Tengok dah kalau tak dek sambung juga. Nukta yang tiga ni kita kata Allah SWT puji pada sahabat. Bukan ayat puji dan kita kalau ayat puji itu bila kat kalau boleh bergambar dekat makan nasi tu siap kita. Antara yang itu tengok kalau mati pun nanti tu boleh tengok kata minta cek dulu bergambar kan ayat.
fikirkan langsung sah. Sebenarnya dia itu jadi ayat 4 tahun, 5 tahun tu lepas tu 7 jadi biasa pula. Tak ada lebih sangat juga. Cuma dalam masa tertentu tu dia lebih lah masa sebutan. Tapi bukan makna lekat di diri dia. Tapi Allah puji ni Tuhan sendiri. Tuhan puji pada sahabat Nabi. Tuhan puji ni Tuhan catat tu dalam Quran, kita kena baca belakang puji. Kelima Tuhan puji ni kita kena baca belakang Islam. Siapa dia habis Quran semua baca semua kata-kata ni. Tuhan puji. Puji Tuhan ni duduk dalam surah Al-Fatah ayat 20. Surah Al-Fatah ayat 20 ni. Tuhan puji kata wa alzamahum kalimatat taqwa fakanu ahaqqa biha wa ahlaha. Tuhan kata maksudnya Tuhan berfirman, Tuhan melazimkan mereka itu sahabat-sahabat Nabi ramai-ramai. Kan orang oleh daripada orang biasa sahabat ni kita tengok. Kalau tengok bilang tu orang biasa, bukan biasa rendah, benda biasa lagi yang boleh hitam lagi bina sangat. Tapi akhir sekali Tuhan puji catat tak tu dalam Quran. Mengabdikan dalam ayat Al-Quran, mengabdikan dalam satu buah kitab yang kekal abadi sampai akhir. Kira kerana Tuhan bagi, kerana mereka ini adalah dimuat isi dengan kalimat takwa. Dan Tuhan kata mereka itulah lebih berhak untuk menjadi ahli takwa. Jadi kalimat takwa di sini, miko ahli kanji ni kata kena pada syahadatan. Mocok dia semua. Iti hak sahal termayu pelatu satu. Hak sujud dia, hak paling terbaik sekali dalam takwa itu ialah syahadatan, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tuan nampak itu. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia kata kalaulah syahadatan ataupun kita panggil kata takwa tadi, kalau tidak ada takwa, tidak ada amalan kita bersih takwa, maka kata amalan itu tidak diterima. Sebagaimana Allah Ta'ala beritahu dalam surah Maidah ayat 27, Tuhan royak cara umat bersih takkit, lalu dia kata sungguhnya sematinya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah terimanya dan amalan hamba dia saat itu amalan yang pada orang yang bersih muttaqin, orang yang bersih bertakwa. Di sinilah amalan min kalimah thayyibah kita bahas tadi. Dan maka seharusnya kita kena pakai dalam sikit, kita kena mengaji jadi betul lagi. Hari ini kita tak boleh baru sikit, baru mula kita akan sambung pula minggu depan pada ni. Kita nak mengaji lagi kata selain pada ni apa lagi kalimah thayyibah yang ada rasio dia sangat-sangat besar. Oleh kerana kalimah thayyibah siapa jadi kata ruh bagi Islam, dan jadi kalimah thayyibah siapa kata boleh tanggung 4 rukun lagi, padahal sama rukun Islam bakal tapi hal ini. Maka di sini dia bawa ayat kata tutup benar-benar, bukan muncak sampai dulu muncak lah, dan muncak tu masa kata tak kena ngaji lah. Kita tak boleh rasa itu. Sebab Tuhan bagi dalam satu ayat kan, surah Muhammad ayat 19, Tuhan kata fa'lam adalah kamu untuk tahu, berarti kena belajar, kena ambil tahu sungguh-sungguh annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah kalimah thayyibah tu apa ni. Maka di sini apabila kita dapat kalimah la ilaha illallah, kita faham oleh masuk oleh kesal dia pun kita boleh faham, dan buah dia pun insya-Allah akan keluar lebih pada tubuh badan kita, pada kaki tangan kita, pada perkataan kita, pada penglihatan kita, pada pendengaran kita, pada kaki kita semua. Maka di situ kita akan termasuk dalam ayat satu dan dua ayat yang Allah bagi tahu dalam surah Ibrahim. Allah kata adalah seperti kalimat thayyibah, seperti kalimat thayyibah. Allah bagi kata kasajaratin thayyibah asbuha sabitun wa faruha bisaman. Allah bagi kata kalimat thayyibah ni seperti pokok kayu yang baik, yang akar umbi dia kejat dan kukuh dunianya, wa faruha dan cabai daunnya, dahannya bisaman jolok tinggi sampai ke langit. Tuti pula membawa buah hasil yang makan yang manusia boleh guna. Ulahi setiap masa, setiap bukan talok pi, talok cak boleh makan semua
wah buat duit semua. Dan biizin apa ni? Biizin Rabbiha, dengan izin Allah Taala. Itulah kalimah thayyibah. Hasilnya akhir sekali kita akan jadi manusia yang sempurna dan amalan kita akan jadi baik. Buat segala-gala tidak ada pasal buat berlepas-lepas. Buat segala-gala tak ada buat pasal tipu-tipu. Jual apa pun rasa kata kita bertanggungjawab dengan Tuhan. Kita tak jual benda mereka, benda tu benda yang sah dan benda akan selamat dan benda akan beruntung, akan beri lampau pada orang pembeli. Kita buat segala-gala pun segala benda tu tak jadi mudarat pada orang yang terima amalan itu. Kerana berdasar bertolak pada kalimah thayyibah dari teras di dalam lubuk hati kita di dalam nak menghidupkan Islam yang mana hukum 4 lagi dan lain-lain banyak lagi kalau yang kita berbahaya yang kita tahu hari itu adalah daripada kalimah thayyibah belakang. Maka dua tu dalam kitab malam kita boleh belajar mudah sikit banyak kita berdoa supaya kita saat itu dan masuk daripada golongan yang kita dengar awal-awal tadi, orang yang jauh pada syirik pada Allah Ta'ala. Kerana orang yang ada kait, ada bersama, ada hidup kau campur ada dengan syirik walaupun sikit pun, kalau kita dengar awal tadi dia akan jadi ahli neraka waliyadzubillah. Dan kita minta masuklah kita dalam ahli yang jauh pada syirik walaupun sikit. Mudah-mudahan kita akan jadi ahli syurga yang akan masuk menikmati nikmat Allah yang banyak di syurga nanti. Dunia ni banyak saudara saja. Tak berapa lama kita akan tinggal dia dan kita menuju pada alam abadi, alam-alam yang tak ada mati lagi di sana. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah wa lakum wa huwa wadi amri Allah inna Allah basirun bil ibad. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang kita untuk bawa ingat dan siapa dia nak tambah ke nak tanya ke nak bincang ke. Jadi asal 6 minit lagi kan. Saya sengaja nak taruh 6 minit akhir. Lupa kita boleh bincang. Boleh cakap apa. Ada apa? Kita ada tempat sejuk dah. Setara kita banyak cukup 2-4 mana. Kita tempat sejuk dan lain ada kamu tak ada kata mana lah kita betul main. Ada tanya kamu. Terima nak tamu kamu boleh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nengoklah. Dia menengok ni dia panggil kalau dalam istilah Quran dia panggil kasi dia panggil menunjuk naburuk dia panggil tatayam kian pada tu masa dia kata dia pakai buruk kalau buruk tu baik tu majak istilah majak kalau buruk baik ni boleh jadi menengok lagi tapi pakai alat yang buruk tapi mari kita lawan dia patna sikit dia pakai apa mana dia pasti pakai abu air atau macam-macam itu bekil lah kalau pakai daplek boleh jadi model baru masuk lah kita lagi kalau ini amalan itu tu amalan syirik macam mana tengok sebab tengok ni amalan untuk orang yang benda orang benda orang itu tak bagi ilmu kepada manusia malaikat boleh tahunya qadar atau hewayat melalui rasul dia rasul yang gini-gini gapo tu koyak akhirat Nabi Nawawi kita ulama mai kupat binapok waktu boleh kalau kita lanjut tengok lagi misalnya tengok apa guys satu benda kan misalnya ada juga ada kali itu masuk dalam pasir bukan kurang lah syirik itu nah syirik ni dia panggil mula sayur dia reken dengan sayur kita belum lagi kalau sayur lebih dia panggil kumpul waktu saya ada timbul orang lain ada timbul orang nah dia panggil syirik ni saya belum lagi saya pun ingat setengah soal sikit ada macam-macam waktu hal itu takut sekali dan dia Allah maksudnya dalam kata amalan syirik ini jaga tu pak kita kadang-kadang berasa nak pergi kata kalau raya sikit-sikit tak apa boleh raya banyak kata
cari orang macam tak cari lah, tak cari. Tapi darat sampai 20,000, 30,000 mulai jadi. Oleh rakyat 50 dari 4 taruh dalam lembat itu besar. Rakyat ke mana? Ke mana? Nak cari lalu, rasa tak sedap lalu. Itu nak jadi uji tu kan. Tak begitu. Sebab tu benda awak nak dikata benda tu sepayang. Nah, sebab tu Nabi dia kata pun nanti syurga neraka. Benda payang tu. Benda nak dekat sini. Tapi dah kita jaga semua insya-Allah lah. Kita boleh baik dah ada lagi kita. Ya. Ya, saya yang tadi rokok tu belum masuk kita ngaji lagi lah. Rokok tu yang buat ada lagi. Saya kata ada yang ada Islam, ada dia. Hak Islamnya, biasa ada Islam dia tak boleh nak rokok. Waktu kita nak lalu, nak hormat kepada manusia tu, dia tak boleh nak turun pergi nak hormat orang siapa hak rokok. Kini niat nak hormat orang. Kalau tak ada niat apa nak jatuh apa. Dia jatuh prank apa. Nampak tak ada rokok sudah nampak tak boleh tu. Dia kena tak ada apa. Ini niat betul. Orang ada nyata rasa tak jauh kita ni lalu. Tak rokok ni rasa tak jauh. Rokok sikit rasa tak jadi lagi, rasa tak jauh lagi. Apa lemah tak boleh. Kena rokok apa, rokok tepuk, pegang. Tu panggil hak. Kalau sengaja niat balang tu nak pergi pada amalan syirik akbar. Nak pergi kepada syirik besar. Tapi nak yang buat adat saja. Nak yang tak adat pasal ini, adat pasal bukan Islam. Kena kerana percaya dia kata kena tunduk pada orang kan labuk. Aku labuk ni buat ayat punah bukan kita. Punah amalan. Allah Allah. Sujud tu cerai. Barakah tu hak rokok. Kita tak ada hak rokok. Sebab tu kita buku dah hormat pada orang tu suruh kepala raja macam-macam lama tu kecil takut nak jaga rokok tu. Kita nak hormat dah demo tu. Hidup rokok. Lepas tu kalau bersih apa tu orang dapat sumpuhnya dengan tu tak nak kecil. Dah tu dah tahu lagi. Waktu tu bolehnya orang nak sakut lagu ni. Orang sama ada kita orang biasa kita ni. Selamatlah. Banyak yang alhamdulillah selamat. Tuhan nak uji orang ada pangkat. Orang ada pangkat, ada bintai, orang Islam ada bintai, ada pangkat besar, dia tengah dia besar. Kalau tak betul akidah mungkin maksud tu, tukar situ. Tukar tu, ngakak pun tu. Ngakak tu tak kepala di bawah juga. Itulah yang kata, ujian itu mereka tarah email orang selesai. Orang email kau kuat, dia kau kuat. Kau besar dia. Orang halal tu, dia ujian halal. Misalnya orang kuat lagi, orang ngajar kau kuat lagi, temu dengan dia kuat lagi. Pekat antara bangsa dia, pekat lagi, pekat naik besar lagi, pekat dia naik. Pentingnya kita nak ayat pada malam ni, mereka kata kelima tayyibah ni dah benih yang baik. Kalau benar ni benih ni baik, dia tak takut masalah lain. Sebab dia tumbuh pada benih yang baik, yang boleh menghayatkan Islam dia dengan cara sempurna. Kalau mati pun dia pergi mata apa? Kerana benih dia jauh. Benih tayyibah syahadat. Tapi kalau benih ni tak boleh, pahal naik jadi bagi pahal bau. Naik jadi tak kukuh. Jadi luruh dah patah dah buruk pantai. Mabuk dah, apa kecut dah, macam-macam naik lagi. Kerana benih dia tak boleh. Benih syahadatan tu jadi ada masalah. Sebab tu penekanan ni kalau kita tengok sejak awal lagi 13 tahun Nabi dah terang. Nak buat dia benih, dia kuat, dia jadi kumat. Sanggup nak menghadapi segala benda-benda besar apabila sampai kepada satu masa hak menuju pada Madinah. Kalau kita tengok jarak kan 13 tahun dah terang. Orang sakit naik jadi tinggi. Bila orang sakit naik jadi tinggi, lima tayyibah yakin naik berapa orang naik. Naik jadi tinggi, jadi mulia, jadi hebat, jadi gambar sanggup segala-galanya. Asalkan akhir dia boleh bertegak ke agama Allah. Ahad Allah satu. Ni kelima ni. Dalam jalan ni kita nak ayat kata dulu nah. Sebab ujian ni dia bukan ujian sebab dengan bila dulu dah. Ujian bersenang.
Ujian dengan bahasa moden. Ujian bahasa kalau dah ditaruh kira selain satu ujian. Kalau dah hamil bahasa dulu lagi taruh kira selain tak akan naik. Khususnya kita hidup masyarakat dengan orang faham campur atau ambil faham bukan lain ke selain orang campur, dia mula tukar cara mikir dia, maka di situ juga tukar cara fikir. Nah, ini kita takut. Kita kena jaga baik karena kita doa tadi kita hanya duduk tak amu balik sini. Lepas tu kita nak kira nak klik pak kita asal. Dan klik tadi amalan tu kita ayat tadi kata kalau amalan tu tak ada kalimah thayyibah, amalan tu akan jadi habaan. Apa habaan? Jadi debu siuk gitu, tak ada apa sekali. Nah, itu nak takut sekali. Dan lain ada lagi sikit masalah lagi sikit. Saya tanya Ustaz, dulu buat air masuk kereta ni kita buat masuk sini kan? Kita kata tu guru lah. Kita kata tu guru. Itu bawa dia banyak pekat. Dia biasanya kalau dia pakai air sebenarnya hakikat sumber air sejuk tu. Dia adalah buat misalnya tak siuk apa jadi ubah. Lepas tu pula yang dua, siuk tu dalam Islam dia panggil japi dah. Dia panggil bahasa kita panggil japi. Japi dia ada juga masa Nabi itu japi bersih, tak ada masuk dia air, boleh siuk pada orang sakit selalu. Di antaranya baca Fatihah 7 kali. Nampak tak? Baca 7 kali. Tapi waktu kita baca saat itu jangan orang minta lah. Dia orang tak molek lah minta ni kita suruh baca. Kita ni orang ziarah orang sakit ni ada hati nak baca pada saudara kita. Yang dia minta kadang-kadang tukar pegangnya dia. Jadi pegangnya bahasa kita ni jadi untuk bomo lah. Bukan orang biasa ni. Orang berkat, macam-macam bukan yang orang main dia tu. Mari belajar lah kita. Abang tu tak ada dia minta. Kita sendiri belum baca apa-apa. Maaf ya. Baca doa sikit-sikit. Ada yang dia kapal. Dia baca dia siap. Kita harus nak yakan kau boleh. Lepas tu kalau dia bersiul dalam air tu, kita kena tengok lah. Kata dia siul apa dia dulu. Kata-kata dia, apa dia yang kata. Kalau tu kata ni berapa tanya tadi. Tanya bawa saya putih sebelah mana. Kalau asal bukit asal pakai nyisal, nak pakai nyisal, mari mana tu mana kalau boleh ada dua apa tu dia boleh hidup dia dah betul ni. Anak cucu saya makan di dapat payah itu mana di level mana tak lagi naik lagi mari belum dia mana boleh dia waktu dengan berkat la ilaha illallah. Aku ni okey. Dia panggil campur sudah sore. Kalau mula ni cerak panggil tu, bukit tu bagai tak bukit kami sampai juga panggil tu. Boleh dengan berkat la ilaha illallah tu benar cara Islam ni kacau orang je. Tu bagi campur bab tu kalau kita orang menjaga tauhid kita minta dia baca dia. Apa macam dia kalau kita panggil apa yang kita baca dia yang mana tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dah? Siap. Auzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada konsep, ada kata asal. Yang buku siap ni yang lebih benda dia baca. Apa dah? Yang lain buku azimah. Seandainya buku sila ayat. Ayat adalah soalan ayat yang diubah. Ayat adalah soalan. Maka biasa tu pun dia ubah. Jangan warna-warni. Kalau lama macam dua guru di Malaysia dia buat jadi mengajar buku orang kita tak kebab dan baik macam bahasa sana. Dia kata kerana dengan kebab dan itu banyak warna. Dia kata sehari-hari itu berapa warna. Warna hijau, warna kuning, warna tuan, warna malah ni ada tukar ambilah, tukar tu banyak lagi, ada banyak kau pakai. Tapi dia kata dia boleh tengok kamu ganti pada satu makhluk tu kan. Dia tak pandai nak pakai tukar ni. Dia tak pandai nak pakai sentuh pakaian sendiri. Dia pakai ayat tabi'i hak tunai ini. Iaitu binatang makhluk Allah. Tak ada penyakit maring dan itu tak ada mana boleh. Tak ada kata penyakit hospital bila dimaring pok. Kata itu tak ada. Ini yang buku ayat dia diubah. Artinya jawab pertanyaan itu tengok pada pakaian dia dulu. Kata dia baca. Kalau baca pada dalam ayat maka bawa pada syirik. Kalau yang saya mendapat ayat itu bukit. Saya bukit satu bapak, lekau asal mari kepada nama
malam tak kena malam belah boleh pakai orang nak malam dia nak guna tuju sini kalau tu juga. Nah, tu panggil syirik di dalam. Apa? Ya. Patu mandi kata bacanya ya habajo. Patu mandi kata tak ada sakut. Kata ada mandi. Patu itu geng. Patu campur. Nah, itu geng. Oleh sudah harus perlu di sana juga perlu dimanja. Mungkin atau benda lain. Patu campur syirik. Patu kita tengok syirik ni dia apa yang ada. Dia tak jadi stokor je kita tak campur lah stokor jadi denung halu dah. Dia dikasih meh-meh sikit, meh sikit apa Islam. Apa Islam ada campur sikit. Nombor ni mari kau orang. Kemudian dia campur tu kau baca lah ni mula. Nombor ni kuning mari, tu mari 7 orang malah jadi cara dia mari. Lepas tu kena pita-pita ni kita gantung malah kalau dekat di pinggir malah. Tu campur lah. Kita pun ingat nak semaya perlu ingat benar ni. Lebih ni aku jadi benar ni masuk lebih bilik air tak berkat ni masuk jambai dekat juga benar ni. Kerana kalau kita pergi mana dia perjalanan masuk dalam benar dekat. Tu dia panggil cahaya lah. Atau cahaya. Tu dia panggil syirik nak pergi pada dia panggil belum pagi dah ikut cahaya kita. Kalau sungguhnya lah kita nak buat benda ni tak payah balik kalau buku mutu kita sana. Pakarlah saya kata Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Itu hajat. Apa yang tak kalau Nabi kita Nabi Muhammad muayyak prakar kepada orang yang kata lan yusibana tak kena apa saja bala terhubung kita tak pada segala tak kena illa ma kataballahu lana. Kecuali benda ni Tuhan tak siap. Tuhan tetap siap dah. Tuhan tulis dah. Tuhan kamu kodoh kita pergi kodoh siap dah. Benda ni lagi tak apa. Baru kita tak gaduh, tak sekabung anggap pergi Bismillah tawakkal Bismillah tawakkal Allah wa la hawla la quwwata illa billah. Karena kita pegang ayat tu. Ayat ni nak jaga jangan kita gaduh dengan syirik ni. Dan syirik ni tak ada gaduh apa ni. Dia gelak-gelak kita rasa takut tu. Khususnya takut capai, khususnya takut tu, takut ni, takut kereta tu bawa yang lain tak takut bawa pada nahan, pada apa takut benda tu. Sebab tu kena pergi cari mandi tu. Yakit tu. Apabila kita masuk ayat Al-Quran ni, Al-Quran ni, Tuhan ayat sendiri dah kata, Qul sebagai perakat, suruh Nabi perakat, suruh Nabi elek. La yusibana, tak kena tak kita. Tuhan ayat suruh Nabi perakat lagi. Tak kena ke apa saja tak kita illa ma kataballahu lana. Kecuali benda tu Tuhan tetap mari sedia kalau mari dah. Azali mari dah. Dan kalau kita pagi pak qada, qada murah, qada malah kita mengaji semua. Nah ya kata benda ni inilah diingat semua ayat banyak-banyak ni supaya tersambung nak jaga syirik yang jadi mari dekat dengan kita. Mudah-mudahan kita menuju mati kita amalan tak banyak pun kita selamat pada syirik. InsyaAllah kita akan jadi ahli syurga Allah di akhirat. Wallahu a'lam dan masa sampai di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu yang lain insyaAllah. Dan kita berdoa kepada kita semua supaya majlis kita ini jadi berpanjangan dan juga keterusan. Mana biar ada dalam minggu sikit-sikit pun kita ada dalam minggu kita belajar semua insyaAllah. Benda ini akan jadi perkara baik pada kita, akan menjadi ilmu yang akan mengangkat darah kita sebagaimana kita dengar ayat yang kata wala apa ni orang yang beriman pada Allah Taala ni adalah Tuhan apa ni yang faham dan apa ni Tuhan akan darajat wallazina amanu wallazina utul ilma darajat. Orang yang tahu ilmu itu adalah akadnya darajat ni berapa peringkat dunia dan juga di akhirat. Itulah mudah-mudahan kita